Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 September 2020 bersama saya Nosyah Muhammad Amin. Bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammadin Ketapi menafikan telah menghina pengorbanan anggota tentera dan polis dalam insiden pencerobohan di Lahad Datu Sabah pada 2013. Dalam satu kenyataan, beliau mendakwa video yang disebarkan itu tidak menggambarkan keseluruhan ucapannya dan merupakan permainan kotor untuk memburukkan partinya warisan. Terdahulu, media melaporkan Muhammadin mendakwa pencerobohan Lahad Datu di Sabah pada 2013 sebagai satu sandiwara. Muhammadin juga mendakwa ucapannya ketika ceramah di kampung wawasan itu adalah untuk menggambarkan kesukaran anggota keselamatan mempertahankan negara. Tambah beliau, insiden itu berlaku ekoran kegagalan kerajaan BN memantapkan aset sempadan negara sehingga diceroboh musuh. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak kecewa terhadap kenyataan dilemparkan ahli politik warisan itu yang disifatkannya sebagai satu penghinaan. Ketika insiden berkenaan, Najib merupakan Perdana Menteri yang mengarahkan pasukan keselamatan bertindak terhadap pencerobohan kumpulan pengganas Sulu itu. Dalam insiden itu, seramai 10 wiranegara terkorban dalam Op Daulat semasa mempertahankan Sabah daripada pencerobohan pengganas Sulu, termasuk serangan hendap di Tanduo Lahad Datu dan Simunul Sempurna. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi dilaporkan telah dijangkiti COVID-19 selepas berkemping di Sabah. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Razlan mengakui spekulasi tersebut. Bagaimanapun, kata Razlan, dia sedang menunggu keputusan ujian lanjut saringannya dan berharap keputusan yang negatif. Razlan dilaporkan sedang berkempen di Sipitang sewaktu disahkan positif dan kini dimasukkan ke sebuah hospital di Kota Kinabalu. Dalam satu video yang dimuat naik di media sosial, Razlan turut menggesa pihak yang mempunyai kontak rapat dengannya mengkuarantin diri dan melakukan ujian saringan. Okey, kawan-kawan semua, sekarang tengah masuk air. Harap kawan-kawan semua hati-hati, jangan ada touch kawan-kawan atau ahli keluarga lah. Untuk swab test ke apa test ke, yang penting kita isolate diri kita dulu. Okey, doakan yang terbaik. Sementara itu, pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtaradin semalam berkata kes membabitkan Razlan itu hanya kes yang disyaki dan Razlan telah diarahkan untuk dikuarantin 14 hari. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, Presiden Warisan Shafie Apdal memilih untuk menyokong Dr. Mahathir Mohamad walaupun bekas Perdana Menteri itu enggan memberi cukai jualan daripada Petronas kepada Sabah. Dia pilih sokong Tun Mahathir. Tun Mahathir yang tidak mau bagi duit cukai minyak kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Apa Tan Sri Mahidin buat? Selama 2 tahun Tun Mahathir tidak setuju bagi duit cukai minyak kepada Sabah dan Sarawak. Dalam tempoh masa tak sampai 6 bulan, tuan-tuan dan puan, minggu lepas Sarawak sudah dapat cek sebanyak 3 bilion ringgit hasil cukai minyak daripada Petronas kepada negeri Sarawak. Ini Tan Sri Mahidin yang buat. Dan Tan Sri Mahidin kata selepas pilihan raya negeri Sabah, dia mau minta Petronas bagi cukai hasil minyak kepada rakyat Sabah juga seperti mana Sarawak. Khairi berkata demikian ketika berkempen untuk calon Barisan Nasional di Dun Tempasuk, Muhammad Arsad Bistari hari ini. Sebelum ini, susulan perolehan cukai jualan petroleum kepada Kerajaan Sarawak pada 17 September, Shafie berkata dia akan menjamin Petronas turut membayar cukai jualan kepada Sabah jika warisan kekal sebagai kerajaan negeri. Dan ini pula, sebanyak 57 kes baru dilaporkan setakat jam 12 hari ini. Maklum Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Ini termasuk satu kluster baru yang dikesan di Tongok Sabah dan dinamakan kluster Quarters. Kes baru hari ini melibatkan 51 penularan tempatan dan 6 kes import dengan kes aktif kebolehjangkitan kini sebanyak 751. Bagi penularan tempatan, Sabah mencatatkan kes tertinggi iaitu 49 kes, manakala masing-masing satu kes direkod di Kedah dan Selangor.
Sementara itu, 5 kes baru dikesan daripada kluster Quarters, iaitu kluster yang dikesan di Tongot, Sabah yang melibatkan warga negara. Kluster ini dikenal pasti hasil saringan yang telah dijalankan di sekitar daerah Tongot susulan saringan COVID-19 satu petugas kesihatan yang didapati positif. Ia adalah kluster ke-6 yang dikesan di negeri itu. Setakat ini, sejumlah 117 individu dari kluster Quarters telah disaring dengan 5 dikesan positif dan 112 masih lagi menunggu keputusan. Sementara itu, 40 kes pulih dicatat hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih sebanyak 9,395. Tiada kematian dilapor hari ini dan jumlah kematian kekal 130 kes. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berpandangan sindiran anggota Parlimen UMNO Nazri Abdul Aziz terhadapnya baru-baru ini telah membantu menaikkan parti barunya Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA. Menurutnya, susulan sindiran Nazri yang menyifatkannya sebagai naif dan tidak matang, MUDA menerima sejumlah 7,000 permohonan keahlian dalam masa 12 jam. Anggota Parlimen MUA itu berkata demikian dalam satu ciapannya di Twitter. Dalam wawancara bersama Malay Mail yang diterbitkan semalam, Nazri setuju dengan pandangan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini terhadap usaha baru Syed Saddiq. Menurutnya, parti baru itu tidak akan berhasil kerana terlalu eksklusif dan mengecualikan orang tua. Mempersoalkan takrifan muda oleh Syed Saddiq, Nazri juga berkata kemenangan anggota Parlimen MUA itu pada PRU ke-14 juga bukan kerana dia seorang pemimpin muda, tetapi sentimen terhadap BN ketika itu. Sebelum ini, Dr. Mahathir juga mengatakan parti baru Syed Saddiq itu akan memecahkan lagi sokongan pengundi, terutama dalam kalangan orang Melayu. Terdahulu, Syed Saddiq memberitahu Malaysia kini bahawa MUDA adalah parti dipimpin oleh anak muda dan bukannya eksklusif untuk golongan muda. Katanya lagi, parti itu juga akan memperjuangkan semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan usia. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.